Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi menonton dan bersama saya di dalam saya punya YouTube channel, dan kepada anda semua yang belum lagi subscribe saya punya YouTube channel ni, diharap anda dapat subscribe lah, okey? Dan supaya dengan anda menekan butang subscribe tu memberi lebih banyak semangat kepada saya untuk bercerita. Okey, saya dah lama sebenarnya tak upload video kerana kesibukan jadual, dan juga ada terikat dengan beberapa projek yang saya terpaksa selesaikan. Jadi alhamdulillah lah saya diberikan masa dan saya diberikan peluang, so kita upload lah video pada hari ni. Dan juga untuk hari ni saya nak bercakap tentang satu isu yang memang agak kontroversi. Satu Malaysia pada hari ni lah bercakap tentang isu ni, iaitu isu KK-Mat lah. Okay. So dekat social media kalau kita tengok sekarang ni, ramai orang yang berkempen untuk memboikot KK-Mat ni. Dan ramailah saya boleh tengok secara majoritinya lah influencer dan juga gerakan memboikot KK-Mat ni semakin hangat lah. Dan kita tahulah apa yang berlaku, iaitu dekat KK-Mat tu dia terjual lah satu stokin yang ada kalimah Allah dekat situ, dan kemudian ni triggered kemarahan lah di kalangan orang Islam. Cuma dekat sini saya nak bagi sedikit pandangan saya lah berkenaan dengan isu ni guys. Sebenarnya pada saya lah, isu ni sebenarnya dia antara dua saja. Okey, antara dua ni je. Yang pertama, adakah perkara ni disengajakan oleh pihak pengurusan KK-Mat? Okey, maksudnya adakah dia ni memang diarahkan ataupun ada directive official direct daripada pihak pengurusan untuk mengarahkan supaya dia chop stokin macam gitu dan dijual dekat KK-Mat. Okay? Itu maksud sengaja. Maksudnya kalau kata benda ni disengajakan, sebenarnya kita boleh trace daripada dokumen dah. Maksudnya macam saya kan, kalau kata saya bekerja dekat KK-Mat and then bos suruh saya order satu stokin yang ada design-design macam tu, dia akan nampak dekat purchase order. Okay, contoh. Okay. So benda ni mesti dikeluarkan arahan secara rasmi oleh pihak majikan atau pihak pengurusan. Kalaulah dia disengajakan. Yang menyebabkan orang marah pada hari ni adalah kita ada persepsi bahawa perkara ni disengajakan oleh pihak majikan ataupun pihak pengurusan KK-Mat lah. Disebabkan mereka sengaja jual macam tu dan sengaja dirancang, sebab tu ramai orang marah. Okay, jadi kita ada pandangan yang sedemikian rupa dekat kita punya masyarakat pada hari ni. Yang kedua pula, sama adakah perkara ni tidak disengajakan. Okay, tidak disengajakan bermaksud perkara ni mungkin berlaku disebabkan oleh kecuaian, kesilapan ataupun khianat, ataupun kita boleh panggil sebagai sabotage lah. Ini pun boleh berlaku juga, dan perkara-perkara ni adalah perkara-perkara yang di luar kawalan pihak pengurusan. Okay, dan kita tak boleh nafikan lah, sebenarnya ada yang perkara-perkara boleh dibaiki oleh pihak KK-Mat itu sendirilah. Contohnya dari aspek diorang punya standard operating procedures ataupun SOP, yang mana diorang boleh memperketatkan lah. Okay, diorang punya SOP. Sebab mungkin sebelum ni yang checking barang dekat KK-Mat tu, dia hanya memfokus kepada sudut kualiti saja. Jadi dia nampak barang tu tak ada defect apa-apa, semua okey kan. Okey masuk. Macam tu. Jadi dia tak check dari segi sama ada barang tersebut adakah dia sensitif dari segi keagamaan ataupun tidak. Mungkin ini menyebabkan ketiadaan standard operating procedure macam ni, mungkin menyebabkan pekerja-pekerja KK-Mat yang buat kerja-kerja checking ni terlepas pandang. Okay, walau bagaimanapun kita tak boleh nafikan lah bahawa kalau ini berlaku, dia adalah disebabkan oleh kecuaian dan dalam dia punya SOP, dan kecuaian SOP ni perlu diperbaiki. Okay? Dan ada juga faktor lain.
Faktor lain ni adalah disebabkan oleh dengki, khianat ataupun sabotaj pun boleh berlaku juga. Okey, dan kalau kita kata dalam konteks sabotaj contohnya sabotaj ni tak semestinya berlaku pada perniagaan kekemat saja. Dia boleh berlaku di mana-mana perniagaan. Dan selepas ni kalaulah betul benda ni adalah sebuah sabotaj, jadi bukan saja kekemat kena, mungkin selepas ni ada juga perniagaan-perniagaan lain yang kena juga macam ni. Jadi possibility itu untuk berlaku pun ada juga. Okay? So sekarang ni kita berada dalam satu keadaan yang mana kita pun tak pasti. Tak pasti sama ada benda ni disengajakan ke ataupun tak disengajakan ke. Okay? Yang kalau sengajakan, kalaulah dia disengajakan, memang pengurusan kekemat tu buat kerja macam ni, memang dia rancang buat kerja macam ni, memang patut kita boykot dia orang. Sampai dia orang melingkup pun tak apa, kita ajar dia orang biar dia orang kena boykot sampai melingkup pun tak apa. Seandainya benda ni memang dirancang, memang disengajakan oleh pihak pengurusan. Tapi kalaulah benda ni tidak disengajakan oleh pihak pengurusan, maka adakah wajar untuk kita memboikot mereka? Ini persoalan kedua. Okey, maksudnya benda ni tak disengajakan, mungkin berlaku daripada kecuaian dan sebagainya, dan kita pun nampak juga bahawa pihak pengurusan kekemat dah minta maaf dan juga mereka pun cakap ada tindakan untuk memperbaiki diorang punya prosedur. Okey. Jadi ada orang cakap, okey tak apalah, kau nak minta maaf ke, minta maaf lah, tapi aku akan tetap boykot. Ataupun kalau kau bukan berlaku disebabkan oleh sengaja pun, disebabkan oleh kecuaian kau pun, lantak kau, aku akan tetap boykot juga. Sama ada anda nak boykot ataupun tidak, itu hak masing-masing. Okey, cuma apa yang saya cuba sampaikan dekat sini adalah, apabila kita nak memboykot, okey, boykot ni dia punya kesan dia sangat besar. Okey, kesan boykot ni antaranya adalah perniagaan tu mungkin akan tutup, mungkin akan melingkup, okey. Dan pekerja-pekerja yang bekerja di dalam kekemat tu mungkin akan kehilangan kerja. Dan mungkin pada masa tu mereka sedang menyara anak bini dan terpaksa hilang kerja, apatah lagi sekarang ni nak raya kan. Okay? Dan benda ni boleh berlaku guys. So kesan boykot itu sangat besar. Sebab itu saya cakap bahawa kalau kita nak boykot, kita kena betul-betul pasti dan kita kena betul-betul objektif, precise dan pasti benda itu berlaku disebabkan apa-apa-apa, dan bukan hanya kita boykot ni disebabkan oleh kerana kita ikut-ikut orang ataupun berdasarkan kepada perasaan kita, hati kita. Didorong oleh hati kita, didorong oleh sentimen hati kita, tetapi bukanlah disebabkan oleh pertimbangan rasional. Kita buat keputusan tu based on dekat sini, bukan dekat sini. Sepatutnya kita buat keputusan tu based on dekat sini. Tetapi disebabkan oleh perasaan marah tu, kita buat keputusan disebabkan oleh hati. Okay, so disebabkan oleh kesan boykot ini sangat besar, jadi pada saya lah, ni pandangan saya, tak setuju tak apa, tak ada masalah. Kita mesti very precise. Okay, kenapa benda ni berlaku? Cuma masalahnya sekarang ni, kita tak tahu kenapa benda ni berlaku. Kita tak tahu. Okay? Dan sebab itulah sekarang ni adanya siasatan pihak polis. Dan saya sangat sokong pihak polis menyiasat benda ni. Dan juga semoga siasatan mereka dapat dirumuskan ataupun dapat disiapkan dalam masa terdekat supaya kita boleh tahu kerja siapa. Bila kita tahu kerja siapa, barulah kita boleh buat keputusan dengan very efektif sama ada kita nak memboikot ataupun tidak. Dan katakanlah situasinya begini guys. Saya bagi satu contoh supaya kita boleh sama-sama berfikir dan juga membuka minda kita. Contoh begini. Katakanlah pada hari ni kita boykot kekemat sampai kekemat punya perniagaan ni melingkup. Tutup kedai diorang sampai pekerja-pekerja yang ada kerja kat situ pun habis semua, dia hilang kerja, kena buang kerja. Yalah, bisnes tak ada kan. Okay. Jadi kita pun bersorak. Kita berjaya mengajar kekemat ni.
sebab mereka menghina Islam. Kita berjaya lingkupkan bisnes diorang dengan cara boykot sebab apa yang telah mereka buat. Okay? Okay. So kita berjaya lingkupkan diorang, bisnes diorang pun gulung tikar, pekerja hilang kerja dan sebagainya, dan terpaksalah cari kerja lain. Pada masa itu mungkin ada orang yang tengah menyara anak bini kan, tak apa. Dia dah melingkup kan, dia dah melingkup. Kemudian polis pula come up with the investigation result dan mengatakan bahawa di dalam investigation result ni adalah kerja khianat ataupun sabotaj. Okay. Kalau contoh, saya bagi contoh, saya tak cakap ia memang itu, tak. Saya cakap contoh. Contohnya kalau kata polis pula dah siap investigation, dia cakap ini disebabkan oleh sabotaj ataupun khianat. Okay. Kalau polis cakap ini disebabkan oleh tindakan sengaja daripada pihak majikan, memang betul lah kita buat. Tapi kalau dia disebabkan oleh khianat, adakah tindakan kita melingkupkan perniagaan KK Mart itu satu yang wajar ataupun tidak? Sebab kalau kita kata dia disebabkan oleh sabotaj ataupun khianat, ini bukanlah sesuatu perkara yang adil untuk kita salahkan pihak pengurusan KK Mart. Okey? Bukanlah satu perkara yang adil. Saya tak cakap dia adalah disebabkan oleh sabotaj ataupun khianat. Saya tak cakap. Saya cakap ada kemungkinan. Sebab sekarang ni penuh dengan semua kemungkinan. Kemungkinan dia disengajakan. Sengaja dibuat oleh pihak pengurusan. Kemungkinan dia disabotaj. Kemungkinan dia adalah satu kesilapan, satu kecuaian dan sebagainya. Semuanya penuh dengan kemungkinan sekarang. Tapi masyarakat kita telah pun mengambil tindakan in advance dengan menghukum KK Mart. Okay? Sebelum kita dapat tahu apakah hasil siasatan daripada pihak polis. Masyarakat kita dah hukum dia orang dah. Siap-siap. Okay? Masyarakat kita dah hukum dia orang ni siap-siap dah. Tapi kita masih tak dapat jawapan lagi. Unless kalau kata contohnya kita dah dapat jawapan, kita dah tahu ini sebab apa, dan kita buat keputusan sama ada nak boykot ataupun tidak. Sebab nak boykot ataupun tidak ni hak masing-masing guys. Anda tak nak boykot, hak anda. Anda nak boykot, itu hak anda. Cuma saya berpandangan bahawa kalau kita nak buat keputusan dan juga tindakan tu, it must be based on evidence. It must be based on facts. It must not be based on sentiment. Kalau tanya saya. Okay, itu pandangan saya lah. Okay. Sebab pada saya kan, ada banyak perkara yang berlaku dekat kes KK Mart ni. Dia seolah-olah menimbulkan banyak persoalan daripada jawapan guys. Banyak persoalan. Okay, saya bagi contoh lah. KK Mart ni kita tahu dia adalah sebuah bisnes yang established lah. Okay. Dan dia pun dah ada beratus-ratus cawangan. Takkanlah dia tak tahu bahawa kalau dia buat macam gitu, dia akan menimbulkan kemarahan orang Islam. Takkanlah dia tak tahu. So takkanlah dia nak melingkupkan bisnes dia sendiri. Takkan dia nak menjahanamkan bisnes dia sendiri. Betul tak? So ini adalah perkara yang kita kena fikir juga. Okay? Takkanlah dia nak buat sesuatu yang trigger kemarahan orang Islam dan orang Islam marah, dia boykot bisnes dia, jahanamkan bisnes dia. Takkanlah dia nak buat benda ni dengan sengaja. Itu pun satu question mark. Kalau kita fikir secara logik lah, logik akal. Takkanlah dia nak rosakkan bisnes dia sendiri. Betul? Saya faham ada di kalangan dekat social media sekarang ni yang cakap, orang Cina dia cakap begini, menghina agama Islam dan sebagainya kan. Cina tak faham tentang perkara-perkara yang sensitif. Memang betul ada orang Cina macam tu. Tapi kita tak boleh nak merumuskan ke semua orang Cina macam tu. Sebab saya pun ada ramai kawan-kawan Cina yang tahu sensitivity, yang faham. Oh, benda ni tak boleh. Okay? So, kita tak boleh nak cakap pukul rata. Okay. Hanya kerana sesetengah Cina cakap macam itu, tapi semua Cina macam tu tak boleh.
Saya ada ramai kawan-kawan yang aware pasal benda ni, yang tahu benda ni tak boleh dibuat, yang tahu benda ni sensitif. Sama juga macam kita katakan orang India. Hanya kerana kita jumpa satu orang India yang mabuk, kita tak boleh cakap, oh semua orang India kaki mabuk. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. So, benda ni kita tak boleh nak pukul rata, guys. Okay, itu maksud saya lah. Okay, sebab saya daripada saya punya pengalaman, saya pernah jumpa orang India yang very professional. Sangat bagus. Satu ketika tu, dia langgar kereta saya daripada belakang. Biasanya bila orang langgar kereta kita ni, susah dia nak mengaku. Susah dia nak mengaku salah dia. Betul tak? Dia akan cakap, oh bukan salah saya, you punya salah. Tapi ada seorang ni, India, dia langgar kereta saya daripada belakang. Kemudian kita parking tepi lah. Bila kita parking tepi tu, dia boleh cakap apa? Dia keluar dari kereta, bang, saya minta maaf. Okay, itu memang salah saya. Dia cakap dengan saya. Saya cakap, saya ingat baru nak bergaduh ni. Tapi dia kata tak. Dia kata tak, ini salah saya. Memang saya langgar kereta abang. Okay, so saya cakap dengan dia, tak apa. Jom kita pergi ke balai polis. Kita buat report sama-sama. Dekat situ awak boleh mengakulah yang awak salah. Supaya saya boleh claim you punya insurans. Saya cakap. Tapi dia kata, minta maaf bang, saya tak boleh nak pergi sekarang sebab saya ada kerja. Dia kata, nanti lepas saya settlekan kerja saya urgent ni, saya akan pergi ke balai dan buat laporan juga dan mengaku tu salah saya. Okay, so saya mula-mula tak percaya. Tapi saya ambil lah dia punya IC semua, ambil gambar semua kan. Mula-mula saya tak percaya. Saya cakap, takkanlah dia nak datang ke balai mengaku kan. So nanti lepas ni dia mungkin dia boleh buat cerita lain. Jadi saya pun pergi ke balai, saya settlekan laporan saya semua. And then, petang tu, IO, telefon saya, dia kata, okay, orang India ni dah datang, dia mengaku salah dia. Saya tak sangka dia betul-betul datang dan dia mengaku salah dia. Itu very professional. Okay? Yang saya jumpa. So kita tak boleh nak cakap, okay, orang ni macam ni, semuanya kita pukul rata, okay, semuanya lah dia bersikap macam tu. Tak boleh. Sama juga dalam kes KK Mat. Kita tak boleh nak cakap, mungkin ada setengah orang Cina yang tak sensitif kepada agama Islam. Okay? Tapi kita tak boleh cakap semua orang Cina macam tu. Ada orang Cina yang tahu. Faham sensitiviti keagamaan ni, semua dia faham. So, itu adalah perkara, contoh lah, yang kita nampak lah. Itu persoalan pertama lah. Kenapa takkanlah KK Mat ni nak menjahanamkan bisnes dia sendiri, betul tak? Nombor satu. Nombor dua pula, okay, kalau ada orang cakap lah, okay, disebabkan oleh KK Mat ni dia cuai, okay, kita patut hukum dia orang. Okay, you kena ingat you hukum dia orang disebabkan oleh kecuaian dia orang. Kalau you cakap macam itu, bermaksud you bersetuju bahawa benda ni bukanlah benda yang disengajakan oleh pihak pengurusan. Betul tak? So, benda ni adalah satu benda yang mungkin diakibatkan oleh kecuaian, boleh diakibatkan oleh kesilapan dan sebagainya, tapi bukan dirancang oleh pihak pengurusan. Okay. Sebab sebelum ni orang marah sangat sebab orang ingat KK Mat ni sengaja buat macam itu. That's number 2. Number 3 pula, sebenarnya dari mana stokin ni datang? Okay, ada yang cakap lah stokin ni datang daripada supplier dia dekat Batu Pahat. Kemudian supplier dia ni kata, tak, saya tak buat stokin ni, saya ambil daripada China. Okay. So sekarang ni, supplier dia ni buat ataupun tidak stokin ni? Okay, katalah kita cakap contoh bahawa supplier dia buat stokin ni. Tapi lagi satu persoalan. Kenapa supplier dia nak buat satu stokin yang boleh menjahanamkan bisnes KK Mat? Bukankah sepatutnya kalau dia ni supplier, dia pun ada tanggungjawab secara automatik untuk menjaga kepentingan supplier dia, untuk menjaga kepentingan customer dia. Sebab customer dia yang akan bagi dia hasil. Customer dia yang akan bayar dia duit. So, kalau bisnes customer dia melingkup, dia pun akan melingkup juga. Betul tak? So, kata contohnya saya dapat satu kontrak untuk supply, katalah, supply baju lah kepada satu syarikat ni. Jualan dia power, saya dapat kontrak tu. Saya kenalah jaga kualiti baju saya. Betul tak?
Saya kena pastikan baju saya ni okey semua. Tak, kenapalah saya nak print satu baju yang menghina agama orang lain. Kemudian bagi kepada saya punya customer saya jual secara tak sengaja mungkin. Lepas tu orang beli, orang marah. Kenapa saya kena nak buat macam itu? Itu pun satu persoalan juga, guys. So kalaulah kata barang ni daripada China pun jadi satu persoalan. Apa motif supplier dekat China nak print token macam itu? Okay? So itulah maksud saya. Sebenarnya terlalu banyak persoalan yang tak terjawab. Dan saya haraplah bahawa siasatan polis ni akan dapat membantu kita lah untuk memastikan lah ini kerja siapa. Kalaulah betul memang itu kerja pihak pengurusan KK Mat, pada saya wajar kita boykot dia orang. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kita terlalu cepat menghukum orang. Adakah itu satu perkara yang wajar sebelum kita mengetahui asal usul punca kepada permasalahan ni berlaku dekat mana? Tapi kita dah hukum dululah. Tapi kita belum dapat result lagi. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita perlu bagi perhatian lah pada saya. Sebab pada saya antara sengaja dan tak sengaja ni dia jauh berbeza, guys. Saya bagi contoh katakanlah saya berjalan. Okey, saya berjalan. Kemudian ada seorang ni dia hayal ke, dia pening ke ataupun dia sakit ke, dia terlanggar saya sampai saya jatuh. Okey. Patut tak saya marah dia, saya maki hamun dia? Saya nak marah dia macam mana? Betul tak? Dah memang benda tu tak sengaja, bukan dia sengaja. Jadi saya nak marah dia teruk sekalipun, dia akan cakap, bang saya minta maaf, benda ni saya tak sengaja. Saya tak sengaja terlanggar bang sampai jatuh. Nak buat macam mana? Takkanlah saya nak buat macam lagi kan? Takkan saya nak tetap maki hamun dia. Tapi katalah contohnya, saya berjalan. Tapi orang datang, orang ni tolak saya dengan sengaja. Sampai saya jatuh. Patut tak saya maki hamun dia? Patut. So itu beza antara sengaja dan tak sengaja. So benda ni sangat berbeza. Alright guys? Sebab tu saya tak suka untuk menghukum orang sebelum kita betul-betul make sure apa sebenarnya benda ni, di mana punca ni berlaku. Okay? Sebab kalau contohlah dia sabotage macam saya cakap semua ni boleh berlaku kepada mana-mana bisnes sahaja. Dan saya tak heran lah kalau betul dia daripada sabotage, betul dia daripada khianat, dia boleh berlaku lagi dalam jangka masa yang akan datang. It can happen again. Cuma kita kena tahu siapa punya kerja ni. Okay? Dan orang yang bertanggungjawab buat kerja ni perlulah menerima hukuman yang setimpal. Itu pada saya lah. Cuma bagi saya, kalau korang tanya saya lebih suka untuk tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat keputusan siasatan pihak polis. Tapi walau bagaimanapun, sama ada nak boykot ataupun tidak, itu hak masing-masing. Kalau korang rasa patut diboykot, terpulang. Okay? Cuma bagi saya, pendekatan saya adalah saya lebih suka membuat satu keputusan tu berdasarkan satu maklumat yang sahih, yang jelas, yang pasti. Saya jenis orang yang tak suka membuat keputusan based on emosi. Itu saya lah. Okay, saya tak tahu orang lain. Tapi saya macam tu. So, saya give KK Mat a benefit of a doubt. Okay, so saya lebih suka tunggu keputusan siasatan pihak polis sebelum kita buat tindakan yang selanjutnya lah. Cuma saya agak terkilan dan juga kecewa lah juga. Sebab apa yang saya nampak adalah ada setengah content creators yang saya fikir orang ni dia punya level intellectual dia sangat tinggi Dia pun pada masa sama terlalu cepat menghukum. Saya agak kecewa lah dekat situ. Sebab saya ingat dia adalah seorang yang mempunyai high level of intellectual. Sepatutnya dia menggalakkan masyarakat kita untuk give a benefit of the doubt. Okay? So, bagi peluang dulu kepada pihak polis menjalankan siasatan. I mean, tak salah pun, kan? Kalau kita tak nak beli pun, tak payahlah kita nak berkempen teruk sangat, kan? So, itu pandangan saya sajalah. So, at the end of the day, I will leave it to you. Sama ada you nak boycott ataupun tidak. Cuma saya nak nasihatkan lah, kalau boleh lah. Saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anda semua. Kalau kita nak buat keputusan tu, buatlah keputusan based on confirm information. Okay.
maklumat yang sahih dan juga disahkan oleh pihak polis. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video saya ni. Semoga video saya ni dapat membuka mata korang sedikit mengenai isu kekemat ni. Dan jangan lupa tekan butang subscribe tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah berpuasa.